Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Gempak. Sahabat-sahabat semua, mungkin anda masih ingat ya pada satu sidang media, Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengenang budi kerana katanya keluarganya disiasat oleh pihak SPRM ya. Dan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak disiasat ya? Datuk Mahathir sekali lagi membuat tuduhan ya, dengan skandal 3 bilion itu, tapi sebenarnya perkara itu sudah dijawab. Jadi sahabat, sebenarnya siapa sebenarnya, adakah Tun Mahathir yang berbudi pada Anwar atau Anwar yang berbudi pada Tun Dr. Mahathir? Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda satu ulasan ini yang saya percaya ya adalah satu yang boleh ya membuka minda kita semua ya, berkaitan dengan isu ini. Tun Dr. Mahathir berbudi pada Anwar atau Anwar berbudi pada Mahathir. Jadi mari kita ikuti ulasan ini, sangat menarik sahabat-sahabat semua. Ya, apabila penulis ini mengimbas kembali kisah politik antara Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim ketika mereka berdua berada di dalam dan di luar kerajaan. Budi apakah yang dimaksudkan oleh Mahathir kepada Anwar? Dan pernahkah Anwar berbudi kepada Mahathir Mohamad? Itu satu persoalan yang menarik. Jadi apabila kenyataan media Mahathir Mohamad yang diadakan pada 22 Januari tahun 2024 telah membangkitkan kelakuan Anwar Ibrahim kepada beliau dan sahabatnya Tun Daim Zainuddin, timbul pula perihal jasa dan budi yang dua Tun ini telah lakukan kepada Perdana Menteri yang ke-10 sekarang ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Mahathir Mohamad melalui petikan berita dalam portal Malaysia Kini, Mahathir mempersoalkan tindakan Anwar sebagai cara membalas budi kepada Tun dan juga Tun Daim setelah mereka membantu menaikkan Anwar sebagai pimpinan kerajaan. Agak lucu ya. Kenyataan bekas Perdana Menteri selama 22 tahun itu dan 22 bulan kali kedua mendapat reaksi yang pelbagai dari penyokong dan pimpinan politik. Bagi pihak yang bersama pengurusi Harapan, mereka mempersoalkan budi apa yang Mahathir lakukan untuk Anwar sambil diiringi bahan-bahan bergambar mata lebam Anwar dan himpunan reformasi setelah ahli Parlimen Tamun itu dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO pada 2 September 1998. Sebaliknya, yang masih bersama Tun Mahathir membangkitkan ruang dan peluang yang Mahathir berikan kepada Anwar di dalam UMNO dan kerajaan sejak 1982 hingga mereka berseteru. Anwar naik dalam tampuk kepimpinan tertinggi kerajaan dalam tempoh lebih kurang 20 tahun yang dimulai sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri kepada Menteri Kewangan. Jadi sebelum saya teruskan sahabat semua, anda masih ingat gambar ini? Ini dia antara budi ya yang diberikan oleh Mahathir Mohamad kepada Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dia katakan Datuk Seri Anwar tidak kenang budi, ya kami juga tidak kenang budi kepada Mahathir Mohamad sehingga sanggup melakukan perkara-perkara terkutuk seperti ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita teruskan pembacaan ulasan hari ini. Jadi apa yang sepatutnya dinilai, apakah Mahathir sahaja berbudi pada Anwar atau Anwar juga turut pernah berbudi kepada Mahathir? Bagi penulis, mereka berdua pernah saling terhutang budi. Lebih utama ada ketika Mahathir yang juga perlukan Anwar seperti mana Anwar memerlukan Mahathir. Ketika Mahathir menerima tugas sebagai Perdana Menteri keempat daripada Tun Hussein Onn, pemegang masa itu amat lemah kesan daripada penyingkiran PAS daripada Barisan Nasional. Kerajaan ketika era 70-an sentiasa berhadapan dengan tekanan daripada golongan belia yang diketuai oleh Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Mahathir melihat peneraju ABIM iaitu Anwar Ibrahim mempunyai bisanya tersendiri yang mampu mengganggu-gugat kelancaran kepimpinan politik Mahathir. Sebagai seorang yang intelektual politik yang pernah mengganggu-gugat kepimpinan Tunku Abdul Rahman, Mahathir sekali lagi melaksanakan strategi politiknya dengan mempelawak Anwar untuk menyertai UMNO. Itu antara tindakan ya daripada Mahathir apabila dia dapat melihat bahwa ketika itu Anwar ya bakal menjadi individu yang boleh mengganggu-gugat politik beliau. Akhirnya Mahathir membawa Datuk Seri Anwar ya untuk menyertai
parti UMNO, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan cara itu keberadaan Anwar dalam kerajaan akan melumpuhkan pergerakan ABIM yang sedang merancak sebagai badan pendesak kerajaan. Kedua, Tun Mahathir berjaya mengawal tindakan dan teguran Anwar kepada kerajaan memandangkan Anwar telah pun berada dalam kerajaan. Secara tidak sedar, Tun menerima manfaat budi daripada penyertaan Anwar ke dalam UMNO. Walau apapun cerita yang disampaikan oleh berbagai pihak tentang Anwar menyertai UMNO, Tun bersedia menerima orang yang hampir 100% tidak serasi dengannya sebagai anak buahnya. Sudah pasti kerana langkah tersebut mendatang keuntungan kepada Mahathir sendiri khususnya. Baik sebagai Ketua Pemuda UMNO dan Presiden UMNO maupun Timbalan Presiden UMNO, Anwar merupakan tokoh yang paling terkehadapan mempertahankan Tun ketika diserang oleh musuh dalam selimut ataupun musuh yang nyata. Ketika kepimpinan Mahathir ditekan oleh kumpulan yang menentangnya seperti Tunku Razali dan juga Tun Musa Hitam, Anwarlah antara yang mempertahankan Mahathir selain Sanusi Junid dan Muhammad Rahman. Penentangan yang kuat oleh Tim B meletakkan kedudukan Mahathir berada di hujung tanduk setelah beliau sanggup mengeluarkan kenyataan bahawa beliau akan tetap menjadi Perdana Menteri meskipun jika kalah sebagai Presiden UMNO. Maka pengaruh Anwar dan Najib selaku bekas Ketua Pemuda UMNO dan penyandang Ketua Pemuda UMNO telah memberikannya kepada Mahathir untuk menarajui UMNO bagi penggal tersebut dengan kelebihan sebanyak 43 undi sahaja. Jika Anwar seorang erator dan Menteri Pertanian tidak memberikan sokongan kepada Mahathir seperti Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Tan Sri Syaril Samad, kebajikan masyarakat hampir pasti Mahathir tidak lagi menjadi Presiden UMNO. Jadi semasa Mahathir memecat Anwar pada tahun 1998 pula, sokongan masyarakat Melayu kepada UMNO semakin merosot. PAS yang menjadi pendamping utama Anwar selepas tersingkir daripada kerajaan mendapat 27 kerusi di parlimen di bawah teraju Ustaz Fazil Nur. Momentum Melayu yang tidak meningkat kepada UMNO menyebabkan Mahathir mengungkit sikap Melayu mudah lupa seperti mana saja yang beliau sampaikan ketika Perhimpunan Agung UMNO dan kemudian bersedia untuk meletakkan jawatan. Jadi sahabat semua, ini antara kepimpinan yang boleh dianggap mengganggu-gugat kepada Mahathir ketika itu. Dalam gambar ini memang terbaik ketika ini. Kepimpinan PAS belum lagi bersama-sama dengan Hadi Awang, dengan mereka-mereka yang ada pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Nampak seakan perjuangan mereka tuh pada ketika ini sangat nyata, bukan macam hari ini kita lihat seakan-akan demi kuasa. Jadi Mahathir terpaksa meletakkan jawatan demi memastikan UMNO kembali menjadi pilihan orang Melayu setelah langkahnya memecat Anwar. Jika Mahathir percaya UMNO akan kembali kukuh tanpa Anwar, mengapa Mahathir sanggup menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Tun Abdullah yang beliau tidak pernah yakini untuk mewarisi kepimpinannya? Kesannya Tun kembali menyerang Tun Abdullah setelah cita rasanya tidak diendakan oleh Tun Abdullah Badawi. Jadi lumpuhnya pergerakan politik Mahathir akibat tindakan beliau berseteru dengan Anwar. Walau apapun Mahathir bertindak kepada Anwar, jelas penyingkiran Anwar telah menamatkan riwayat politik Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat. Sedangkan ketika itu Anwar bersama Tun masih kekal menjadi Perdana Menteri walaupun kekuatan pihak lawannya menguasai separuh ahli UMNO dan jemaah menteri, yaitu pasukan tim Tengku Razali 1987. Akhirnya Mahathir melihat keupayaan untuk menjatuhkan Najib Razak pada tahun 2018 tidak akan berjaya tanpa sokongan dan dokongan Anwar. Jika Tun Mahathir mampu menumbangkan ahli parlimen pekan itu, tidak perlulah Mahathir sanggup turun ke mahkamah demi mendapatkan sekeping gambar bersama Anwar sebagai tanda persetujuan Anwar bahwa Mahathir adalah rakan gabungan Pakatan Harapan untuk menumbangkan Najib. Strategi itu berjaya mengalahkan BN di kesemua negeri kecuali Pahang dan Perlis. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri kali kedua atas sokongan 80% daripada parti yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Riwayat politik Mahathir sebagai Perdana Menteri setelah Anwar bersedia memberikan laluan. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kisah politik Tun Mahathir dan Anwar bahwa mereka berdua saling berbudi antara satu sama lain dan demi bertahan dalam arena politik Malaysia, manakala budi yang ditaburkan tidak boleh menjadi halangan kepada tindakan diambil kepada salah laku yang dibuat oleh seseorang. Amalan ini pastinya merencatkan pembangunan negara jika budi dijadikan asas kepada tindakan pelepasan kepada sesuatu hal itu. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi saya sangat setuju dengan
ulasan ini yang menyatakan memang kedua-dua antara mereka ni, antara Mahathir dan Anwar juga saling ya berbudi di antara satu sama lain. Tapi budi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melepaskan seseorang ya sekiranya berlakunya salah laku, penyelewengan, salah guna kuasa, sakau itu, sakau ini. Budi itu harus diketepikan seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar hari ini. Ya, apabila kita lihat Mahathir meroyan, katanya Anwar tidak mengenang budi. Budi itu tidak boleh dikira pakai di dalam hal kebenaran, di dalam hal penyelewengan, di dalam hal sakau menyakau, sahabat-sahabat semua. Terbaik. Jadi bagaimana pandangan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Sahabat-sahabat semua di luar sana, Anda boleh berikan komen, ataupun komentar Anda di dalam ruangan komen. Jadi, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.